Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks Matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 7.2D pada muka surat 218 hingga 219. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Histogram di sebelah menunjukkan bacaan gula dalam darah yang diambil daripada sekumpulan pesakit di sebuah klinik. Soalan A. Berdasarkan histogram, adakah bentuk taburan data tersebut simetri? Berikan sebab anda. Apabila kita teliti histogram, didapati bahawa kebanyakan pesakit mempunyai paras gula yang lebih tinggi. Ini bermaksud kebanyakan paras gula itu adalah bertumpu pada bahagian kanan histogram, iaitu pada nilai yang lebih tinggi. Oleh itu, bentuk taburan data ini adalah tidak simetri. Inilah jawapannya. Soalan B. Hitung min dan sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah. Untuk menghitung nilai min dan sisihan piawai, kita kena bina satu jadual seperti di bawah. Laju yang pertama ini adalah paras gula, maksudnya ini merupakan selang kelasnya. Jadi dengan merujuk kepada histogram, bagi bar yang pertama, sempadannya adalah 2.95 sehingga 3.95. Untuk mendapatkan had bawah bagi kelas ini, kita kena ambil nilai 2.95 itu ditambah dengan sifar 5. Maka jawapan dia akan sama dengan 3 sifar. Itulah nilai had bawah bagi kelas ini. Bagi had atas pula, kita kena ambil nilai sempadan 3.95 ditolak dengan sifar 5. Jawapan akan sama dengan 3.9. Maka ini adalah nilai had atasnya. Ini bermaksud untuk dapatkan had bawah, kita kena tambahkan setiap sempadan itu dengan sifar 5. Maka kita akan dapat had bawah 4 sifar, 5 sifar, 6 sifar, 7 sifar dan 8 sifar. Manakala bagi had atas pula, kita kena tolakkan setiap satu sempadan atas itu dengan sifar 5. Oleh itu, had atas bagi selang kelas ini adalah 4.9, 5.9, 6.9, 7.9 dan 8.9. Seterusnya kita boleh tentukan kekerapannya, F. Ia adalah ditentukan daripada ketinggian setiap bar ataupun palang dalam histogram. Didapati bahawa untuk dapatkan ketinggian ataupun kekerapan palang yang pertama, kita kena baca daripada paksi kekerapan ini, di mana ketinggian di sini ataupun kekerapan adalah sama dengan 4. Bagi palang yang kedua pula, kita kena ambil bacaan dari paksi kekerapan ini, di mana kekerapan adalah sama dengan 10. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan ketinggian ataupun kekerapan palang-palang yang berikutnya, iaitu yang ini adalah 20, 26, 40 dan 30. Dengan itu, kita boleh pindahkan setiap nilai kekerapan itu ke dalam jadual. Seterusnya, kita akan tentukan nilai titik tengah X. Ini akan didapati dengan mengambil nilai had bawah. Contohnya bagi selang kelas yang pertama, had bawah 3 sifar, tambah dengan had atasnya 3.9, kemudian dibahagi dengan 2. Jawapan titik tengah bagi selang kelas yang pertama adalah sama dengan 3.45. Untuk mendapatkan nilai titik tengah yang lain dengan mudah, kita boleh lihat beza antara had atas ini, di mana beza mereka adalah sama dengan 1. Jadi untuk dapatkan nilai titik tengah bagi kelas yang berikutnya, kita hanya perlu tambah 1 dengan nilai titik tengah di atas. Jadi jawapan yang seterusnya adalah 4.45 dan seterusnya. Bagi lajur yang keempat ini pula, kita akan ambil nilai F darab dengan X. Ini bermaksud kekerapan F4 didarab dengan titik tengah 3.45. Jawapan adalah 13.8. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan hasil darab fx yang berikutnya. Kemudian kita nak cari nilai x kuasa 2. Maksudnya nilai titik tengah ini kita kuasa 2-kan. Iaitu untuk yang pertama, 3.45 dikuasa 2-kan, jawapan adalah 11.9 sifar 25. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai x kuasa 2 yang seterusnya. Bagi lajur yang terakhir ini, ia merupakan hasil darab f dengan x kuasa 2.
Maka nilai yang pertama ini akan sama dengan F4 darab dengan X kuasa 2, 11.925. Jawapan adalah 47.61. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai Fx kuasa 2 yang berikutnya. Seterusnya, kita akan cari hasil tambah bagi nilai-nilai yang tertentu. Iaitu yang pertama, kita akan cari jumlah F, iaitu sigma F. Kita tambahkan semua nilai bagi kekerapan F ini. Jawapan adalah sama dengan 130. Kemudian, bagi bahagian Fx ini, kita akan cari jumlahnya, iaitu sigma Fx. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur ini. Jawapannya adalah sama dengan 886.5. Bagi lajur yang terakhir ini, Fx kuasa 2, maksudnya kita kena tambahkan semua nilai lajur Fx kuasa 2 ini, di mana jawapan dia adalah sama dengan 6,283.525. Dengan merujuk kepada nilai dalam jadual, kita boleh tentukan nilai min, di mana min adalah sama dengan sigma Fx bahagi dengan sigma F. Daripada jadual, sigma Fx adalah sama dengan 886.5. Manakala sigma F pula adalah sama dengan 130. Hasil bahagi ini akan menghasilkan jawapan 6.819. Seterusnya kita akan menentukan nilai sisihan piawai dengan menggunakan rumus di sebelah, di mana sisihan piawai adalah sama dengan punca kuasa 2, sigma Fx kuasa 2 daripada jadual adalah sama dengan 6,283.525. dibahagi dengan sigma F, iaitu 130, tolak dengan min kuasa 2. Min kuasa 2 ini kita ambil daripada nilai min yang telah kita cari di sebelah kiri, iaitu 886.5 bahagi 130 di kuasa 2 kan. Kemudian ia akan diringkaskan menjadi punca kuasa 2 1.8329. Jawapan sisihan piawai adalah sama dengan 1.354. Soalan C. Bandingkan sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah antara 6.0 milimol per liter hingga 8.9 milimol per liter dengan sisihan piawai di B. Berikan justifikasi anda. Disebabkan soalan minta kita teliti bacaan gula dalam darah antara 6.0 milimol per liter hingga 8.9 milimol per liter, jadi kita akan bina satu jadual baru dengan menyalin nilai 3 selang kelas yang terbawah sekali. Inilah nilai-nilai yang kita salin daripada jadual di B. Seterusnya, kita akan tentukan jumlah bagi setiap nilai berikut, iaitu sigma F. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur F ini, ia akan sama dengan 96. Seterusnya, kita carikan jumlah bagi lajur Fx ini, maka ia akan sama dengan 719.2. Dan akhir sekali, kita dapatkan jumlah bagi semua nilai dalam lajur Fx kuasa 2 ini, di mana jumlahnya adalah sama dengan 5.443.84. Kemudian kita akan tentukan nilai sisihan piawai dengan menggunakan rumus di sebelah, iaitu sisihan piawai adalah sama dengan punca kuasa 2, sigma Fx kuasa 2 daripada jadual adalah sama dengan 5.443.84 bahagi dengan sigma F, iaitu 96 dari jadual, tolak dengan nilai min kuasa 2. Min di sini adalah sama dengan sigma Fx, yaitu 719.2 dibahagi dengan sigma F, yaitu 96, kemudian dikuasa 2 kan. Ini akan diringkaskan menjadi punca kuasa 2 0.581597. Jawapan akhirnya adalah 0.7626. Apabila kita bandingkan dengan nilai sisihan piawai di soalan B, di mana nilai sisihan piawainya adalah sama dengan 1.354, didapati bahawa nilai sisihan piawai bagi soalan ini adalah lebih kecil, iaitu 0.7626. Ini adalah disebabkan serakan data yang lebih kecil untuk bahagian ini. Maka jawapannya, sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah antara 6.0 milimol per liter hingga 8.9 milimol per liter adalah lebih rendah kerana serakan datanya yang lebih kecil. Soalan 2. Jadual di bawah menunjukkan hasil analisis statistik terhadap harga dalam RM bagi 10 kg beras di Pasaraya P dan Pasaraya Q. Bilangan data yang diambil di kedua-dua buah pasaraya masing-masing ialah 20 kampit beras. Soalan A. Nyatakan min dan julat bagi harga beras di kedua-dua pasaraya.
Dengan merujuk kepada nilai dalam jadual, didapati bahawa bagi kedua-dua pasaraya P dan Q, nilai min mereka adalah sama, iaitu sama dengan 32. Seterusnya, apabila kita carikan nilai julat bagi kedua-dua pasaraya P dengan Q, didapati kedua-duanya mempunyai nilai yang sama juga. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, julat adalah sama dengan nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Disebabkan nilai maksimum dan nilai minimum bagi kedua-dua pasaraya adalah sama, iaitu 40 dengan 26, maka kita ambil 40 tolak dengan 26, jawapannya adalah sama, iaitu 14. Jadi, kesimpulannya, min dan julat bagi pasaraya P dan Q adalah sama, iaitu min adalah 32 dan julat adalah 14. Soalan B. Taburan harga beras di pasaraya manakah yang lebih simetri? Jelaskan jawapan anda. Apabila kita bandingkan taburan harga beras di kedua-dua pasaraya, didapati bahawa untuk pasaraya P, ianya adalah lebih simetri. Kerana bila kita bandingkan nilai min dengan median, kedua-dua nilai itu adalah sama, iaitu 32. Dan didapati bahawa nilai median bagi P, iaitu 32, adalah terletak di bahagian tengah-tengah julat antara kuartil, di mana kuartil pertama adalah 30, jarak median daripada kuartil pertama adalah 2, dan juga bagi kuartil ketiga 34, jarak median ke kuartil ketiga juga adalah sama, iaitu 2. Inilah jawapannya. Soalan C. Komen tentang median dan julat antara kuartil bagi kedua-dua data. Kita tahu bahawa julat antara kuartil akan sama dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Jadi bagi P, kuartil ketiganya adalah 34 ditolak dengan kuartil pertama 30. Ia akan sama dengan 4. Manakala bagi Q pula, julat antara kuartilnya akan sama dengan kuartil ketiga 34 tolak dengan kuartil pertama 32. Jawapan adalah 2. Apabila kita bandingkan dua nilai ini, didapati bahawa julat antara kuartil bagi pasaraya P adalah lebih besar daripada pasaraya Q. Tetapi, nilai median bagi pasaraya P tadi telah cikgu terangkan di soalan B. Ia adalah berada di tengah-tengah, di antara nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga. Manakala bagi pasaraya Q pula, apabila kita bandingkan nilai kuartil pertama, median dan kuartil ketiga, nilai median adalah sama dengan nilai kuartil ketiganya. Sebenarnya kita boleh lakarkan plot kotak untuk menggambarkan keadaan tersebut supaya lebih faham. Ini adalah plot kotak bagi pasaraya P, di mana nilai yang pertama ini adalah nilai minimum 26, kemudian yang ini adalah kuartil pertama 30, ini adalah nilai mediannya 32, bahagian ini adalah nilai kuartil ketiga 34 dan hujung ini adalah nilai maksimum 40. Daripada raja plot kotak bagi pasaraya P ini, kita boleh nampak dengan jelas mediannya 32 adalah berada di tengah-tengah antara nilai kuartil pertama dan nilai kuartil ketiga, iaitu 30 dan 34. Julat antara kuartilnya adalah dari sini ke sini, iaitu sama dengan 4. Kemudian apabila kita teliti plot kotak bagi Q, kita label dahulu kelima-lima nilai yang terlibat. Pertama, nilai minimum 26. Nilai kuartil pertama adalah sama dengan 32. Nilai median dengan kuartil ketiga adalah sama dengan 34, iaitu pada tempat yang sama. Dan nilai maksimum adalah sama dengan 40. Di sini kita boleh nampak bahawa nilai median adalah sama dengan nilai kuartil ketiga, iaitu pada tempat yang sama, 34. Manakala nilai julat antara kuartil bagi pasaraya Q ini adalah dari sini ke sini, iaitu sama dengan 2. Ini bermaksud nilai ini adalah lebih padat, di mana nilai median adalah sama dengan nilai kuartil ketiga. Oleh itu, jawapannya, julat antara kuartil bagi pasaraya P lebih besar daripada pasaraya Q, dengan nilai median berada di tengah-tengah. Manakala julat antara kuartil bagi pasaraya Q adalah lebih padat, dengan nilai mediannya adalah sama dengan nilai kuartil ketiga. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.